pada semua adun-adun yang ada di kawasan Baling kerana berjaya menganjurkan satu festival Baling Sejahtera yang cukup gah. Kalau tengok dewan, kalau tengok pada gerai-gerai, kalau tengok kepada susun atok program, saya sangat yakin tak boleh nak laksanakan program sebesar ini tanpa satu perbelanjaan yang besar. Duk bisik dengan Ya Berhormat Ustaz Hassan, memang besar pun belanja. Saya pun heran juga Baling ni. Tutara Ustaz Hassan tak dapat peruntukan. Kalau boleh peruntukan lah, tara mana agak-agak. Setahun dah ahli parlimen sepanjang 2023 kita tak dapat peruntukan 74 orang. Kecuali hak Jemerang pi 6 orang tu kita tak tahulah depa boleh banyak mana. Tapi hak lain tak dapat. Kalaulah satu ahli parlimen peruntukan yang disediakan hampir 4 juta, tuan-tuan kali tengok. Berapa hak rakyat, khususnya seorang ahli parlimen untuk dia nak bagi khidmat bakti kepada rakyat, yang dianiaya, yang dihalang, yang disekat, dan paling menyedihkan, kebanyakan dalam kawasan yang dimenangi oleh ahli-ahli parlimen Perikatan Nasional ini adalah kawasan orang Melayu. Artinya bila dihalang, disekat, diabai dan tidak ditunaikan hak yang sepatutnya oleh pemerintah padahal daripada janji, maka ini memberi kesan sikit sebanyak kepada khidmat bakti. Tapi apapun, macam saya sebut di awal tadi, tidak menghalang untuk kita bekerja. Cuma dalam ruang lingkup dan kemampuan yang ada kepada kita. Sudah tentu tuan-tuan, festival ini memberi manfaat yang banyak. Antara manfaat yang boleh diperolehi dari festival seumpama ini ialah gerai-gerai kita, peniaga-peniaga kita boleh turut serta dalam suasana ekonomi tak menentu, suram, muram, ringgit jatuh, merudum, tak naik-naik lagi, harga barang memuncak naik. Jadi kawalan dah tak boleh dah, terlepas kawalan dah. Ekonomi yang tidak menentu ini menyebabkan banyak pihak terpaksa ikat perut. Jadi bila ada program yang seumpama ini, kita mengharapkan mudah-mudahan peniaga-peniaga khususnya yang bersama dalam festival ini dapat mengambil sikit sebanyak manfaat, di samping menyumbang untuk menjayakan festival, dapat juga pasarkan barang-barang, produk-produk yang ada, dan pengunjung-pengunjung boleh ambil manfaat untuk sama-sama bantu tolong-menolong kita gerakkan ekonomi ummah. Ini tuan-tuan suatu yang sangat baik. Sebab itu festival seumpama ini sukar, tak mudah untuk dibuat, tapi besar manfaatnya untuk ummah. Demikian juga tuan-tuan, ini adalah peluang yang baik untuk kita lebih dekat memahami dasar-dasar kerajaan, memahami aktiviti program dan segala apa yang kita janjikan dulu waktu kita berkempen dalam pilihan raya. Ada manifesto kita, ada tawaran yang kita nak bagi pada rakyat. Maka sekarang rakyat mungkin tanya, Perikatan Nasional menang besar di negeri Kedah 33 dun dari 36 dun. Apa yang dibuat?
Jadi apa yang dibuat itu kita boleh jawab di sini. Itu yang saya sebut tadi, yang Muhammad Meja sudah sampaikan maklumat sebagai seorang ahli mesyuarat kerajaan negeri. Walaupun ini adalah kita kira satu tempoh yang singkat bagi YB, tapi memahami, menguasai dan boleh sampaikan mesej itu kepada kita untuk kita sama-sama dapat maklumat agar kita boleh tolong sampaikan kepada kawan-kawan yang lain. Banyak tuan-tuan kebajikan, perkhidmatan yang kita usahakan untuk kita sampaikan pada rakyat. Akhirat kematian nak disebut, sumbangan beras sejahtera. Beras sejahtera ni cukup bernilai. Saya duk turun di 3 dun dalam tempat saya di Pokok Sena, sama. Dibuat program dinamakan BBS, Bantuan Beras Sejahtera. Jadi giliak-giliak kampung, kemudian berhimpun, kita buat perjumpaan ringkas, kita cerita apa lagi yang kerajaan nak bagi, kita bagi tahu apa lagi yang rakyat boleh dapat. Nak masuk universiti, nak masuk sekolah, zakat bagi apa, kemudian apa tawaran-tawaran yang baik, semua kita bagi penjelasan, termasuk sumbangan-sumbangan dari jabatan kebajikan dan sebagainya yang rakyat boleh ambil. Jadi itu ruang yang sangat baik. Dan setakat yang saya duk turun, alhamdulillah, masyarakat, baik masyarakat Melayu Islam, hak terbaru kita buat dengan masyarakat Tionghoa, sempena Hari Raya Tahun Baru, sambutan Raya Tahun Baru Cina ni pun mereka pakat turun untuk bersama-sama dengan kita. Jadi ini khidmat bakti yang kita boleh lakukan di samping tuan-tuan kita selesai keperluan-keperluan asas. Sebab itulah kalau kita berjalan, kebanyakan kampung-kampung tak ada masalah jalan tar. Dulu jalan tar nak masuk, dia tengok lorong ni hak duk ada rumah-rumah tu kala apa. Kalau dulu-dulu, kala apa? Hijau ke? Biru ke, merah ke? Kalau banyak hijau, tak boleh masuk jalan tar. Tapi hari ini kita tak jadikan itu lagi sebagai suatu asas dalam pentadbiran. Khidmat bakti diberi pada semua. Sedaya upaya dalam ruang lingkup kemampuan kita, kita akan bagi. Maka sebab itu kita mengharapkan supaya semua yang terlibat, dari yang amat berhormat Menteri Besar main peranan, dari ahli-ahli mesyuarat kerajaan negeri, exco main peranan, adun pakar main peranan, sampailah kepada ahli majlis, sampailah kepada majlis ataupun ketua kampung MKK, semua ini memainkan peranan untuk memberi khidmat bakti kepada rakyat. Dan tuan-tuan, majlis pada malam ini sampailah ke malam yang terakhir nanti, di samping kita mengikuti perkembangan kerajaan, apa yang kerajaan sedang buat, berapa banyak pelaburan yang masuk, apa pulangan pada rakyat, limpahan yang Kedah dapat. Sudah tentu di sini juga menjadi medan untuk kita jelaskan isu-isu yang berlaku di peringkat nasional. Hari ini, hari Jumaat yang kelam dan hitam bagi kita. Umat Islam dalam sebuah negara yang Islam menjadi agama persekutuan, tiba-tiba tuan-tuan 16 section yang menjadi sebahagian daripada section penting di dalam enactment syariah negeri Kelantan dibatalkan oleh Mahkamah Persekutuan. Kita hormat mahkamah. Kita tahu tuan-tuan, ini adalah satu bidang kuasa yang memberi sedaya upaya keadilan kepada rakyat, itu sepatutnya. Tetapi hari ini, bila keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Persekutuan membatalkan 16 section itu,
memberi kesan kepada hati dan perasaan juga maruah umat Islam. Sebab tuan-tuan, yang mencabar section ini, yang mencabar undang-undang ini adalah orang yang namanya juga Islam. Jadi bila kita tengok kejadian yang seumpama ini berlaku dalam sebuah negara yang Islam menjadi agama persekutuan, sudah tentu kita rasa cukup bimbang. Tuan-tuan, saudara kita di Palestin sedang berempas pulai untuk nak dapat satu kemerdekaan, untuk nak hidup bebas, jangan sampai dibelenggu oleh kejahatan Israel, Zionis Israel. Mereka nak, kalau boleh, mereka nak beribadah, mereka nak hidup dengan selesa. Itu negara mereka. Mereka nak hidup sebuah negara yang berdaulat. Mereka dijajah, sedang berempas pulai. Kita adalah sebuah negara yang merdeka. Hak memimpin orang Islam. Tapi amat malang bila keputusan yang berlaku hari ini tidak menyebelahi Islam. Tuan-tuan, walaupun diberi alasan, kalau kita ikuti ucapan Perdana Menteri hari ini, bila dia bagi ulasan, dia kata mana-mana negeri. Dia buat contoh tadi Melaka. Kalaulah kerajaan negeri Melaka ini menggubal rang undang-undang, enactment yang bercanggah dengan persekutuan, yang bercanggah dengan perlembagaan, sudah tentu juga akan dibatalkan. Masalah yang berlaku sekarang, enactment syariah Kelantan, itulah juga enactment yang ada di Selangor, itulah juga enactment yang ada di Perak. Adakah dengan pembatalan 16 section yang ada dalam enactment Mahkamah Syariah, enactment Syariah Kelantan ini akan menyebabkan enactment negeri-negeri lain juga akan terbatal? Adakah lepas ini dia nak heret sekali dengan Kedah? Kedah kita baru pindah 2013 hari itu. Saya sempat pada waktu itu terlibat sama membahaskan pindaan enactment syariah negeri Kedah 2013. Adakah ini juga akan digugat? Adakah apa yang berlaku tuan-tuan di Mahkamah Syariah, di Mahkamah Persekutuan hari ini menjadi presiden kes, menjadi contoh untuk menggugat seluruh enactment negeri-negeri di Malaysia? Kalau hari ini sudah menjadi hari hitam kepada kita, kalaulah berlaku tuan-tuan apa yang kita bimbang itu, apa tuan-tuan nasib undang-undang syariah yang digubal di peringkat Dewan Undangan Negeri-Negeri yang ada di Malaysia seluruhnya? Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, artinya kita nak sebut, dalam usaha kita untuk nak bangunkan negeri, nak majukan negeri, nak bagi khidmat bakti kesejahteraan kepada rakyat, kita nak tengok tuan-tuan negeri Kedah ni negeri Kedah yang rakyat boleh hidup dalam keadaan sejahtera. Ada cabaran-cabaran yang kita tak boleh leka. Sebab tu kita selalu ingatkan bahawa pembangunan tidak sekadar menyentuh soal-soal pembangunan fizikal. Tak cukup jalan raya, tak cukup pembangunan kita bercakap dari sudut bangunan-bangunan, tak cukup pembangunan menyentuh soal keperluan-keperluan asas kita. Tapi mesti tuan-tuan keperluan asas difahami, tidak terhenti sekadar jalan raya, makan minum, rumah, kemudian air yang bersih. Tak cukup sekadar itu. Pembangunan yang diperlukan juga ialah pembangunan ruhani dan iman kita. Sebab tu kita mengharapkan supaya majlis-majlis ilmu hidup subur di Kedah. Supaya rakyat berpeluang untuk menuntut ilmu di mana sahaja. Hari Jumaat biar menjadi hari ilmu. Biar tuan-tuan di masjid surau kita subur dengan ilmu.
Biar pusat-pusat pendidikan, pondok, tahfiz, sekolah-sekolah agama kita terus hidup subur, mendidik, mengasuh rakyat kita sehingga melahirkan orang-orang yang berilmu. Ni kita harap di negeri kita. Sebab cabaran di depan besar. Apa lagi tuan-tuan yang akan dibuat? Mereka tak akan berhenti. Kalau boleh digunakan saluran undang-undang, undang-undang akan digunakan. Kalau boleh untuk melemahkan Islam dengan menggunakan saluran ekonomi, ekonomi akan digunakan. Macam saya sebut tadi. Tuan-tuan, Perikatan Nasional menang di kerusi-kerusi parlimen kebanyakan orang Melayu Islam. Itulah yang ditindas. Negeri-negeri yang dipimpin SG4 ni, 4 negeri, Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, ni negeri-negeri umat Islam paling ramai. Sebab tu kita mengharapkan supaya kalau benar kerajaan yang memimpin di peringkat persekutuan sungguh nak membantu orang Islam, nak membantu orang Melayu, ni negeri-negeri yang perlu untuk diberi perhatian dan keutamaan. Ya Muhammad Ustaz Hasan selalu bangkitkan berbagai masalah di baling dalam parlimen. Masalah guru, masalah penoreh, masalah pak tani. Tuan-tuan sebutlah apa masalah. Saya kira kalau saya dengar ucapan Ustaz Hasan ni, dia akan menyentuh, menyebut perkara-perkara yang diperlukan oleh rakyat di balik. Pasal apa? Pasal itulah tugas dia. Mengangkat suara rakyat. Dan kita tak terhenti, kita tegaskan tadi, kita tak terhenti untuk bercakap soal pembangunan fizikal sahaja, menyelesaikan keperluan asas rakyat yang fizikal sahaja. Kita nak supaya dijaga dan dipelihara sampai ke peringkat akidah rakyat. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sehari dua ni rata-rata masjid surau membicarakan berkaitan sejarah agung perjalanan junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Isra dan Mi'raj. Jadi bila kita bicarakan tajuk tu, terlalu banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Cuma salah satu, cuba kita perhati. Daripada banyak-banyak peristiwa ini, waktu Nabi balik dari Isra dan Mi'raj, ketika Nabi bercakap di hadapan penduduk-penduduk Makkah, cerita apa yang berlaku, cerita tentang perjalanan jauh dalam tempoh yang singkat, Nabi didustakan. Orang tak percaya. Bahkan waktu Nabi sampaikan tuan-tuan, Nabi beritahu, qad usriya biyal lailah, sesungguhnya aku dibawa berjalan semalam. Dia tanya, pergi ke mana? Baitul Maqdis. Kamu balik semalam juga, pagi ni sudah ada di sini? Nabi kata, ya. Bila sebut ya, ada yang angkat tangan buah teh kepala. Pening, tak boleh fikir. Perjalanan yang biasanya memakan tempoh sebulan pi, sebulan balik, Muhammad pilah 1 malam pi dan balik. Ada yang tepuk tangan. Ada hak kata, kami duk agak dah. Selama ni Muhammad ni bohong. Tapi pagi ni confirm Muhammad bohong. Tu buka mulut bohong. Berat tu. Sampai tuan-tuan disebut Nabi pendusta. Tapi di celah-celah manusia yang menyebut Nabi pendusta, Allah zahirkan untuk menjadi contoh dan teladan kepada kita semua, kepada umat semua. Orang seperti Abu Bakar As-Siddiq, waktu ditanya kepada dia, kamu percaya ke tidak Muhammad berjalan dari Makkah, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, kemudian balik dalam satu tempoh yang singkat? Apa jawapan daripada Sayyidina Abu Bakar?
Simple dia jawab. Tegas jawapannya. La in qala hadza Muhammad laqad sadaqa. Sekiranya apa yang disampaikan itu adalah perkataan Nabi Muhammad, dia benar. Tuan-tuan, kita ambil ini. Ambil ini untuk jadi panduan kita dalam berkerajaan, panduan dalam waktu kita sebagai rakyat, panduan kita sebagai bapa, panduan sebagai ibu, panduan tentu sebagai pendidik. Bahawa yang benar mesti dikata benar. Laqad sadaqa, sesungguhnya Nabi Muhammad itu benar. Tak cukup tuan-tuan dia sebut yang tu, dia tambah lagi. Wala saddaqtuhu walau ab'ada min dhalik, bahkan aku pasti akan membenarkan apa yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia bagi tahu dia berjalan lebih jauh daripada itu. Tuan-tuan, pasal apa Saidina Abu Bakar boleh sampai tahap itu? Sebab tuan-tuan dia tahu al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhan. Nabi bawa agama yang sebenar. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Kita duk baca ayat tu di dalam suratul Fathi. Ayat ni cerita Allah utuskan Nabi Muhammad untuk membawa hidayah petunjuk, untuk bawa kebenaran, dan agar hidayah dan kebenaran itu dizahirkan, dimenangkan. Nabi tuan-tuan nak membenangkan kebenaran, menangkan kebenaran. Mahkamah Persekutuan kalahkan kebenaran. Ini tuan-tuan, bila kita tengok benda-benda yang macam ni, apa yang kita sedang pelajari dari peristiwa Isra' dan Mi'raj, bila balik tuan-tuan di negeri kita, negara kita, kita sedang masih panjang dan jauh perjuangan kita. Sebab itu menjadi tugas besar kita untuk kita sama-sama julang, untuk kita sama-sama ambil tanggungjawab sebagai rakyat yang prihatin, yang bukan sekadar soal yang melibatkan keperluan-keperluan pembangunan fizikal. Kita nak tengok kebenaran itu diangkat dan diletakkan pada tempat yang selayaknya. Sebab tu tuan-tuan, kita mengharapkan oleh kerana kerajaan yang ada hari ini di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar, dia sedang memimpin, dia bertanggungjawab untuk memastikan undang-undang syariah dipertahan. Untuk memastikan tuan-tuan apa pertembungan yang berlaku di antara penggubah di peringkat negeri, Dewan Undangan Negeri. Kalaulah ada pertembungan, bagaimana nak diselesaikan? Yang penting orang Islam, kita nak tengok tuan-tuan, Islam itu terus terpelihara. Jangan sampai bila bertembung tuan-tuan undang-undang syariah dengan undang-undang sekular. Hak ni syariah, hak bertembung di atas itu sekular. Menang hak sekular. Dalam sebuah negara Islam agama persekutuan. Fikir tak kena ni. Islam tertinggi. Tapi undang-undang Islam bertembung tuan-tuan, kalah hak undang-undang Islam. Apa cerita? Jadi bila kita baca ayat Allah, kita tengok kejadian yang berlaku dalam Isra' dan Mi'raj,
Kita tengok tuan-tuan kehebatan Sayyidina Abu Bakar menzahirkan kebenaran Nabi, mengisytiharkan kepada umum kebenaran Nabi, bahawa Nabi itu benar, sehingga Abu Bakar mendapat gelaran As-Siddiq. Orang yang lidahnya benar, orang yang anggota tubuh tindak tanduknya benar, orang yang hatinya juga benar bila berdepan dengan cabaran-cabaran yang berlaku pada waktu itu. Semua ni tuan-tuan, kita kena adun dalam kehidupan kita agar tercapai apa yang dikehendaki oleh Allah, liyuzhirahu 'ala dini kullih. Itu tugas besar kita. Sebab tu kadang-kadang bila kita bercakap soal pelaburan, kita bercakap keperluan rakyat, keperluan asas, kita bercakap bantuan pada rakyat dalam bentuk kebajikan. Ada orang kata, kalau lagu tu nak lebih kurang lah mana-mana kerajaan serupa. Habis kalau lepas jadi kerajaan, hak duk perjuangan Islam, jemaah Islam, apa pas nak buat? Adakah sama saja dengan apa yang dibuat oleh kerajaan-kerajaan sebelum ni? Maka jawapan kita sudah tentu ada beza. Di mana beza? Bezanya tuan-tuan ialah usaha dan kesungguhan kita agar berlaku liyuzhirahu 'ala dini kullih. Kita nak tengok agama itu tinggi. Hak kita duk baca lah hadis tu, al-Islam ya'lu wa la yu'la alai. Islam tu tinggi, mengatasi yang lain. Baca hadis, baca ayat Quran, tapi tengok realiti hak berlaku terbalik. Bertembung syariat dengan sekular, syariat kena mengalah. Berat kan? Syariat kena mengalah. Tapi diberi kepada kita jaminan. JAKIM bagi jaminan, Menteri Agama bagi jaminan, Perdana Menteri bagi jaminan. Ya, kamu bagi jaminan untuk kamu selesaikan, untuk kamu selarahkan, untuk kamu tangani isu yang berlaku ini. Kamu kena buat. Kalau tidak, rakyat akan sebut sekali lagi, kamu menipu dan berbohong kerana hak kamu janji sebelum ni, banyak yang kamu tak boleh nak tunai. Ini masalah yang kadang-kadang tuan-tuan kita jadi tak yakin tu pasal apa? Hak janji hari tu tak buat lagi. Ni janji pula. Janji pula apa dia? Nak selesaikan masalah pertembungan ini. Wujud jawatan kuasa untuk mengkaji. Apa bidang kuasa yang berkait dengan peringkat negeri, peringkat Dewan Undangan Negeri. Dia boleh buat rang undang-undang, dia boleh luluskan enactment apa. Kemudian nak pastikan supaya jangan berlaku pertembungan, biar dia selarah dengan baik. Sebab kalau dibiarkan, akan ada pihak-pihak yang cabang itu dan ini, khususnya yang berkait dengan enactment syariah ini. Di samping tuan-tuan bila sebut enactment syariah ni apa dia? Tuan-tuan, kalimah syariah itu kalau dirujuk kepada kamus dewan saja, Dewan Bahasa Pustaka, syariah bermaksud hukum Allah. Hukum Allah. Saya ingat lagi yang ni tuan, sebab saya rujuk 2013 dulu. Waktu nak berbahas dalam Dewan Undangan Negeri, bila dibentang di depan kita rang undang-undang enactment, rang undang-undang syariah Negeri Kedah 2013. Lulus jadi enactment, jadi undang-undang. Bila dibentang, saya salah seorang yang diberi tanggungjawab oleh parti membahas esok. Pertama tuan, hak saya buat, tengok kalimah kepada tajuk rang undang-undang itu. Rang undang-undang menyebut undang-undang syariat. Bila rujuk kepada kamus dewan, syariat ni maksud apa? Syariat maksud dia hukum Allah.
Bila hukum Allah, mesti menempati dengan ayat-ayat Allah. Mesti menempati dengan kehendak Allah. Mana boleh kita tuan-tuan pergi sandak kepada Allah sebagai hukum Allah, tiba-tiba bercanggah dengan ayat Allah. Bila kita tengok tuan-tuan hal ini, sebab itulah almarhum Tok Guni Aziz kemukakan rang undang-undang Enactment Syariah 2 kerajaan di Kelantan yang di dalamnya ada hudud, di dalamnya ada ta'zir, di dalamnya membicarakan soal yang berkait dengan apa yang disebut dalam undang-undang jenayah Islam. Pasal apa? Nak bagi sama dengan apa yang Tuhan nak. Tapi sampai hari ini rang undang-undang itu hanya duduk di situ. Tak boleh nak dilaksana kerana masih dilihat bercanggah dengan apa yang ada di dalam persekutuan, khususnya di dalam perlembagaan persekutuan. Ada benda hendak kena pindah, ada akta hendak kena pindah. Jadi tuan-tuan, tugas ini, kerja ini masih panjang. Itu yang kita sebut dalam hal ini, pemimpin baik, rakyat baik, kita perlu berpadu. Ada tugas dan ada kerja penting di depan. Yang kita berusaha supaya undang-undang syariah ni ditingkat. Mahkamah syariah boleh duduk setara, bahkan lebih daripada mahkamah sivil. Tapi hak berlaku, terbaliknya. Terbalik tuan-tuan hari ini. Tu bila kita tengok terbalik macam tu, maka hari ini menjadi hari hitam. Jumaat yang terakhir dalam bulan Rajab tahun ini menjadi hari hitam kepada kita bila tuan-tuan pertembungan di antara syariat dengan sekular, syariat kalah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah satu dua perkara yang sempat untuk saya sebut pada malam ini. Sekali lagi saya mengambil kesempatan untuk rakamkan ucapan tahniah kepada ahli-ahli yang berhormat yang berada di kawasan Baling. Walaupun kita tahu Baling tuan-tuan ada banyak keperluan yang perlu untuk diatasi, rakyat perlu dibantu, tetapi Baling ada keistimewaan yang tersendiri bila pemimpinnya berpadu tenaga, pemimpinnya berpadu fikiran, pemimpinnya berpadu wang ringgit untuk sama-sama menjayakan majlis yang seumpama ini. Dan sudah tentu tak terhenti sekadar majlis ini, akan diteruskan dengan khidmat bakti yang terbaik semampu mungkin sebagai kesungguhan untuk kita mensejahterakan rakyat di negeri Kedah ini. Tahniah di atas penganjuran, tahniah kepada semua tuan-tuan yang memberi sokongan. InsyaAllah bukan sekadar hari ini dari pagi tadi sampai malam ni, tapi esok, lusa sampailah malam kemuncak, tuan-tuan sama-sama memberi sokongan. Lebih-lebih lagi kepada semua yang terlibat dengan gerai hak jual itu ini, kita bantu untuk sama-sama memajukan ekonomi ummah. Biar tuan-tuan ekonomi itu bergerak. Dengan bergeraknya ekonomi, maka tuan-tuan kita akan dapat memajukan negeri dan dalam masa yang sama kita saling tolong-menolong antara satu sama lain. Sekadar itu yang dapat saya sampaikan, salah silap mohon banyak kemaafan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.